Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dan salam bahagia kepada semua yang sekarang sedang menonton kita secara atas talian hari ini. Saya bawakan pada hari ini bersama-sama satu sesi ataupun satu slot temu bual yang agak istimewa pada hari ini. Bersama dengan saya adalah orang yang mungkin tidak asing kalangan rakyat Malaysia, tapi hari ini kita akan bawakan satu perspektif yang berbeza, sudut yang berbeza. Kita akan melihat perbincangan ataupun sembang santai kita pada hari ini akan bawakan secara langsung lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadirin dan hadirat sekalian. Dan Alhamdulillah kita akan bawakan perbincangan pada hari ini adalah lebih kepada isu semasa berkaitan dengan politik, sosial yang kita lihat hari ini. Mungkin perlu diberikan sedikit pandangan yang berbeza daripada perspektif yang berlainan daripada orang yang mungkin kita lihat lain daripada yang lain. Dan hari ini saya akan bawakan bersama dengan saya untuk kita berbicara berkenaan dengan hal-hal yang tersebut, iaitu saudara Syed Ahmad. Mungkin ada yang tertanya siapa Syed Ahmad ni kan. Jadi mungkin lebih dikenali sebagai Ultimate lah. Saya pronounce betul ke? Ultimate is ultimate or ultimate? Ultimate. This ultimate is yang ultimate or ultimate? Ultimate ialah ultimate tu yang mutakhir. Biasanya mutakhir atau sinonim untuk yang terbaik. Ya. Sebab kalau diikut pronounce dia ultimate. Semua ahli kumpulan kan dia banyak boleh ada perspektif yang berbeza. So, ya, Ultimate in the house, guys. Jadi, mungkin boleh perkenalkan diri saya sikit. Mungkin berasal dari mana-mana, kedudukan sekarang, macam mana, ada di mana. Boleh kongsikan? Boleh. Nama saya Syed Ahmad bin Rahman. Saya dikenali dalam industri kreatif atau industri seni, atau industri hiburan. Saya dikenali dengan nama Ultimate. Saya orang Selangor. Saya lahir di sebuah hospital di Petaling Jaya, besar di Subang Jaya, Shah Alam. Zaman dewasa sikit, zaman belia lah kira, di Damansara dan juga Kota Damansara. Dan itu bila berkeluarga tu saya di Ampang lah, saya tinggal di Ampang. Ini memang terpaling Selangor ni. Terpaling Selangor. Subang. Ada mungkin saya sekarang tahun ni insyaAllah 45 tahun, ada lebih kurang 4 tahun lah saya tak tinggal dalam Selangor. 4 tahun tak tinggal dalam Selangor. Saya pergi MRSM dengan saya pergi A-level. Yang keluar daripada itu pun sebab atas faktor belajar. Itulah, lain semua kat sini. Memang terpaling Selangor, maknanya 41 tahun. Ya, lebih kurang, Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi Subang Jaya, Petaling Jaya, Kota Damansara, Shah Alam, kawasan Lembah Kelang. Dan sekarang Ampang KL, Ampang Selangor. Ampang Selangor. Sebab kita ada Ampang KL, Ampang Selangor. Tak ada Ampang Selangor. Memang betul-betul CP je. CP. Bukan masuk ML tu dah masuk keramat lah. Masuk keramat dah masuk. Jadi itu memang kriteria duduk di Selangor ni, memang terutama di Ampang ni, memang fakta menariknya ada orang di Ampang dia tak bercuti sama dengan orang yang dalam Ampang. Betul. Ampang KL bercuti, Ampang Selangor tak cuti. Ampang Selangor cuti, Ampang KL. Terutama kalau hari wilayah. Betul. Itu jadi kepada anak-anak saya lah. Kan ada satu tu yang ni sekolah rendah tu dekat Selangor. Yang pergi tadika pula dekat sekolah dekat wilayah. Betul yang ni kata yang ni sakai yang ni. Kau cuti ke tak cuti? Tapi saya cakap lah, ada satu kali tu awak cuti, satu kali awak pula cuti. Jadi lalas seimbang juga, lebih kurang. Take turn. Okay, baik. Jadi itu mungkin sedikit lah berkenaan dengan Ultimate lah. Boleh. Ultimate. Okay, baik. Sekarang ni kita tahu Ultimate tidak lagi memunculkan diri dalam pentas. Ya, betul. Sefaham saya. Betul. Sefaham saya, Ultimate tidak lagi memunculkan diri ataupun buat persembahan pentas. Betul. Ataupun dalam televisyen dan sebagainya. Tapi masih lagi aktif menulis lagu. Masih lagi aktif untuk menerbit lagu untuk penyanyi-penyanyi semua. Betul. Karya terbaru ni bukan untuk penyanyi, tapi untuk satu Perbadanan Negeri. Iaitu Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. So kalau dengan lagu baru tu, kalau Jelajah Ihsan tu lalu tu, Jualan Ihsan Rakyat tu lalu, awak dengar tu lagu kami PKP, tu saya dengan kawan-kawan saya tulis lah. Okey, menarik. Baik, dah kita bercerita berkenaan dengan Selangor, buatan lagu dan sebagainya. Mungkin ramai yang tidak tahu, saya rasa ramai yang tidak tahu lagi penglibatan Ultimate dalam bidang politik. 2021
Ya, saya. Kalau tak silap saya, Ya, saya. Ultimate membuat satu kejutan selesai daripada The Last Ultimate Show. Senyap sekejap, tiba-tiba muncul mengumumkan pernyataan ke dalam sebuah parti politik, Parti Keadilan Rakyat. Kenapa? Kenapa masuk politik ke? Kenapa masuk politik dulu? Kenapa masuk politik? Okey, kalau untuk yang tak tahu, saya bergerak dalam industri hiburan, tapi saya sebenarnya dalam industri kreatif sebagai seorang usahawan. Ya. Maknanya saya melaburkan melaburkan wang saya ke dalam bisnes yang mengambil Ultimate ni sebagai seorang artis rakaman. Jadi kalau kita boleh lihat ni, saya amat menubuhkan satu syarikat rakaman yang di bawah ni menaungkan Ultimate. Biasanya orang akan menaungkan di bawah syarikat yang lagi besar. Tapi disebabkan apa yang saya belajar daripada idola-idola saya, rappers-rappers dari mereka syarikat ni, mereka telah bermula berpindah kepada satu situasi di mana mereka memulakan syarikat sendiri. Sebab naluri keusahawanan ni dalam genre hip hop ni sangat tinggi. Jadi saya kata okey, kalau diorang buat macam itu, kena ada sebab. Dan saya pun buat. Bila saya baca temu ramah diorang, saya dapat melihat yang ada lebih kuasa menentukan hala tuju kerjaya. Jadi saya pun buat benda yang sama. Lagipun pada masa tu, dia hip hop ni bukan merupakan satu genre yang popular kat Malaysia. Jadi kat syarikat rakaman ni dia ragu. Diorang ni syarikat kan, dia nak untung. Kalau tengok lagu tu tak berjual, dia tak nak mengeluarkan lagu macam tu. Jadi kita percaya kat lagu kita keluarkan sendiri. Kan, jadi apabila kita menggerak sebagai usahawan ni, kita lebih peka kepada ekonomi. Kan, dan kita tahu kalau industri hiburan ni, industri kreatif ni biasanya menjual produk atau perkhidmatan yang merupakan kehendak, bukan keperluan. Kan, jadi kalau macam tu, kita tengok apabila ekonomi merudum, orang akan ketepikan kehendak dan lebih berbelanja kepada keperluan. Dalam bahasa yang mungkin lebih marhin ni, aku kalau ada RM50, aku nak buat anak aku tengok wayang ke, aku nak beli beras, dah tentu aku beli beras. Kan, ada lebih-lebihnya, okey, jom jom kita tengok wayang. Kan, jadi saya perasan tu. Dan dia nampak apabila antara ketaranya ialah apabila krisis ekonomi, krisis kewangan Asia 68. Lepas tu pada 2008 tu masa saya mula bergerak sebagai solo pun nampak juga. Kan, jadi saya perhatikan banyak orang dalam industri saya, ramai orang dalam industri saya, dia tak kisah, aku tak kisahlah pasal ekonomi, aku nak berkarya. Tapi kita semua berada dalam satu ekosistem ni yang dinamakan ekonomi Malaysia. Kan, dan kita tahu ekonomi ni terikat kepada beberapa faktor luar negara seperti ekonomi dunia dan juga faktor dalam negara seperti keadaan politik dalam negara. Sebab tu menyebabkan saya nak mahir dalam bidang keusahawanan ni, saya peka kepada ekonomi dan saya peka kepada politik. Kan, sebab dia terikat, dia bersaling hubung. Kan, lagi satu ialah apabila saya berumah tangga, kan, bila kita berumah tangga ni, kita dah tak fikir pada diri kita. Betul. Kan, saya ada satu aspek hidup saya di mana berkarya ni, saya fikir tak puaskan hati saya je. Tapi bila saya berniaga untuk saya, isteri saya, anak saya, dan kita mula fikirkan macam mana anak punya besar. Jadi itu menyebabkan kita lebih celik politik. Walaupun kita pasif politik, pada masa tu saya pasif politik, tapi saya celik politik, saya perhatikan sampai satu masa macam tak boleh ni, kita kena sama-sama ni, sebab kita dalam satu bahtera yang besar namanya Malaysia. Kan, okey, memang kita nak puaskan hati sendiri berkarya, tapi kita juga kena untuk saya mula memainkan peranan yang lebih aktif lebih aktif daripada hanya membuang undi saja. Okey, baik. Yalah, bila kita disebut berkenaan dengan industri kreatif yang masuk ke politik ni, biasanya dia orang berhenti daripada industri kreatif kan. Dia orang biasanya atas sebab nak berniaga ataupun nak mengembangkan diri. Sebelum saya pergi ke soalan kenapa kepada satu parti itu, melihat kepada penyertaan Ultimate ke dalam politik ini, pada ketika itu dalam keadaan Parti Keadilan Rakyat adalah oposisi, dalam keadaan membangkang. Walhal kalau Ultimate boleh pilih, ada parti yang dalam kerajaan pada ketika itu. Kenapa memilih oposisi berbanding kerajaan pada ketika itu untuk dalam keadaan politik yang lebih selesa? Begitu. Okey, dia datang daripada mentaliti penggerak hip hop ni. Kan, bila saya mula follow,
dia bukan sebahagian daripada arus perdana, bahagian daripada industri arus perdana, underground. Jadi semangat oposisi tu, kita cakap semangat membangkang, bukan semangat memberontak, semangat membangkang tu agak kuat. Dan dia sebenarnya semangat membangkang ni kadang-kadang dia sejenis bahan api petrol yang sangat berkuasa lah. Jadi antaranya ialah saya mengambil pendekatan yang kita kena tengok juga kita nak join team mana. Kan, kalau tak ada team kita kena berjuang seorang. Kan, jadi bila saya tengok tu saya rasa saya percaya kita follow team yang kita rasa dekat dengan hati kita. Tak kisahlah dia sama ada dia membangkang ataupun tidak. Kita follow tu. Ada orang pendekatan lain dia nak ikut pembangkang je. Kalau parti yang dia ikut team dia tak jadi pembangkang, dia masih pembangkang. Ada je yang nak ikut yang menang aja. Ya, betul. Jadi dia stay ada kat situ aja kan. Dia lalang sikit. Untuk kita lalang. Tapi orang mungkin tengok bila orang yang macam ini dia tengok kita macam orang ni terlalu walak percaya aja. Dia perspektif yang berbeza lah. Okey, melihat daripada perspektif sekarang ni apabila saya nak melihat kepada situasi selepas penyertaan dengan Ultimate yang saya ingat mendapat respon juga daripada orang luar. Apa yang Ultimate terima lepas malam pengumuman penyertaan kepada parti Keadilan Rakyat esoknya tu, macam mana hari baru yang dimulakan sebagai seorang ahli parti akad official. Itulah kalau kita cakap 100% orang setuju. Ya, betul. Atau 100% orang bangkang. Kan dia ada satu benda ni orang cakap the rule of 10. Kan 3 orang akan suka apa awak buat, 3 orang akan benci apa awak buat, ada 4 orang yang tak tahu atau tak kisah. Jadi dia lebih kurang macam itulah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Kan dia takkan 100%. Kan jadi ada yang kata berani ya bro. Saya kata ya, saya berani kerana saya rasa saya kena buat ni untuk masa depan negara saya tak nak anak-anak saya terpaksa menasihati anak-anak saya untuk berpindah ke negara lain. Tak nak kalau tengok daripada sejarah keluarga saya, dia banyak berpindah randah. Kan saya cakap cukuplah. Cuma kalau boleh ni kita ampang ni kat sini je lah. This time this is our home. Macam this is our home lah. Aku nak mati motherland. Mungkin agak morbid kalau orang cakap asal kau cerita macam ni Mat. Sebab aku dah tak nak anak aku pergi, aku dah kalau cukup lah kat sini. Aku dah penat pindah-pindah ni. Kan? Jadi itu antara dia lah. Ada orang yang cakap, ada orang cakap, ada yang kawan-kawan saya, Mat aku tak setuju. Tapi aku tahu kau ada sebab-sebab kau. Aku harap kau berjaya. Ada satu yang menarik masa seingat saya selepas malam itu. Kenapa tak memilih platform NGO je daripada parti politik? Kenapa tak gunakan? Why not gunakan untuk berkhidmat kepada masyarakat? Gunakan NGO. Mesti parti politik kotorkan diri. Masuk politik ni adalah mengotorkan diri sendiri lah. Dia orang mempersoalkan seperti itu pada waktu tu. Ultimate dengan Afin Shauki malam tu. Tapi ada orang definitely orang kotor tu lain-lain. Orang cakap awak masuk, awak bila awak berkarya tu satu benda yang suci, tapi bila awak mempersembahkan karya awak tu sesuatu yang kotor. Kan awak ni apa awak kerja kebun kotor, awak kotor asal suka benda-benda kotor macam ni. Hasilnya bersih, suci. So dia untuk saya dia bergantung pada niat lah. Bagaimana kenapa parti politik, sebab saya rasa apa yang saya nampak, pemerhatian saya ialah dia insya-Allah dia dapat satu platform yang lain dan memberi impak yang lebih besar. Kedua, kita dalam industri hiburan ni selalu dikritik sebagai tidak celik politik atau pasif politik. Korang apa tahu, korang nak nyanyi je, korang nak menari je, kau nak melawak, kau nak berlakon je. Kau mana kisah pasal keadaan negara ni. Betul. Tapi apabila ada orang dalam industri kreatif ni yang bergerak dalam bidang politik, dia kata kau apa tahu pasal politik. So kadang-kadang kami ni rasa macam kami ni ditelan mati mak di luar mati bapak. Kan kita antara orang yang boleh menghiburkan atau menghiburkan orang. Kan kami juga antara orang yang selalu dikecam kalau buat silap. Betul.
So kita ada ini isu-isu yang kita kadang-kadang bincang antara kawan-kawan saya yang saya percaya, diorang percaya saya. Kadang-kadang kita bincang benda-benda macam ni. Saya bincang dengan Abang Aflin juga kan. Abang Aflin bercakap kita kena buat ni bro, kita kena buat. Jadi memang akan ada kecaman lah kadang-kadang bila penghibur ni berniaga pun kena kecam. Saya dikecam sebab saya mulakan syarikat rakaman sendiri. Kenapa kau nak kau tak payah buat apa kau pakai bil, kau pakai dua orang lain. Duduk je lah bawa label. Dua. Tapi bila label tu boleh tentukan bila lagu nak keluar. Dalam situasi saya memang sakit saya keluarkan duit sendiri, tapi saya tentukan bila. Kalau saya nak keluarkan besok, saya keluarkan besok. Jadi ada pros and cons dia lah. So dengan cons dia ada, dan memang kita sedar yang kita masuk dalam dunia politik ni, kita ada kelebihan tapi kita ada kekurangan kita juga. Kita ada kekurangan juga. Ada orang yang memandang enteng, kan ada orang yang cemburu sebab orang penghibur ni biasanya kan ada nama. Kan penghibur ni bila dipilih dia dah biasa di pentas dia lebih selesa. Kalau kita Abang Aflin bagi ucapan kan, nampak atas pentas dia selesa dia macam mana. Kan, bahkan pada malam tu dia berdiri. Saya kurang selesa sikit, jadi saya duduk je. Jadi saya tu dia macam dari abang aku ni dia. Tak apa, satu hari aku akan belajar jadi macam dia. Jadi itu faktor-faktor lah. Kan kita kena lihat orang seni ni, walaupun kadang-kadang diorang suka bersendirian bila berkarya, diorang masih lagi sebahagian daripada masyarakat kita. Jadi kalau kita di satu masyarakat yang demokrasi ni nak merangkul suara semua orang, pendapat semua orang, walaupun dia minoriti, walaupun pendapatnya tak popular atau dilihat sebagai ekstrim, dia tetap satu pendapat, dia tetap ada hak untuk menyuarakan pendapat dia. Itu yang saya suka apabila orang industri kreatif yang melibatkan diri dalam politik. Sebab macam yang Abang sebut tadi, kalau tidak kalau tidak ada yang berani masuk dan tidak ada yang berani memecahkan stigma, orang industri kreatif masuk, orang akan beranggap dia pun artis mana tahu, dia penyanyi mana tahu. Ini benda-benda yang saya cerita dengan Afaf dia. Kita kena pecahkan ni bang, kita kena pecahkan tembok dia. Kan nak dijadikan cerita, ada beberapa penghibur yang boleh dikatakan popular di Malaysia yang sebenarnya turun untuk demonstrasi bersih. Tapi tak ada orang tahu. Disebabkan mereka risau tentang periuk nasib mereka, kena gam dan kerajaan dan sebagainya. Tapi diorang ada. Dan saya kenal beberapa orang, dia kata, bro, kau tahu tak, aku pergi ni. Tapi tutup lah. Kau pergi je lah. Aku dah macam ninja dah bro. Serius lah. Ada. Jadi bukan kita semua pasti politik. Bukan kita semua. Cuma selalunya bila mengasingkan diri atau ni ialah masa berkarya tu. Sebab ini satu benda yang orang kreatif saja faham. Bila dia dah masuk dalam mood atau masuk dalam zon berkarya tu, benda lain kurang, benda lain dia kabur. Dia nampak itu aja. Sama macam kadang-kadang kalau kita tengok filem kan, kita tengok engineer ke doktor, bila dia ada satu dia nak diagnose kan, dia tak fikir benda lain lah. Bini dia semua makan minum apa tak dia macam saintis sekali kan. Lepas tu dah serabai tapi dapat. Dia lebih kurang macam itu. Ini sifat atau naluri manusia sebenarnya. Saya suka yang Ultimate sebut tadi, apabila kita kena demokrasi ini merangkul semua. Jadi tidak boleh menafikan mana-mana golongan minoriti, termasuklah golongan industri kreatif ni. Betul. Bila kita tak dimasuk, stigma tu tak dipecah, orang akan beranggapan orang industri kreatif jangan sebut pasal politik lah, jangan sebut pasal politik lah. Kalau tak ni, tapi stigma tu dipecah, masuk dengan kemasukan Ultimate Aflin Shauki pada 2021. Kita banyak melihat artis-artis yang menyertai politik, tapi tidak terlalu orang kisah sebab parti yang dipilih kebanyakannya parti kerajaan pemerintah pada ketika itu. Tapi dalam keadaan kerajaan pemerintah, dalam keadaan ada oposisi, Ultimate Aflin Shauki memilih parti oposisi dan itu menjadi perhatian, dan stigma itu sangat dipecahkan. Dan sekarang ni artis masuk politik biasa lah. Itu yang menarik, perubahan yang menarik. Itu perubahan yang paling positif. Walaupun saya tak melihat artis nak masuk parti mana pun, kerajaan ke pembangkang ke mana parti, tapi dalam keadaan sekarang ni orang dah tak terkejut artis terlibat dalam politik. Paling tak kena kecam je lah. Tidak. Kita tak terkejut doktor terlibat dalam politik jadi Perdana Menteri.
Kita tak terkejut ada engineer jadi menteri. Kita tak terkejut ada mungkin nelayan. Kita ada nelayan, kita ada peladang kan. Dulu kita tak ada. Dulu kerjaya ahli politik ni tidak wujud di Malaysia. Yang datang ni semua tok siap masjid. Ya. Kan, ketua kampung dah memang mungkin lagi lebih dekat sikit sebab ada kepimpinan dekat situ. Penuri getah, doktor, kaki tangan kerajaan, civil servant. Jadi kenapa tidak penghibur? Ya. Jadi baik, kita nak melihat sekarang ni, kalau boleh dikongsikan ataupun melihat dalam keadaan konteks politik semasa, Ultimate melihat anak muda yang sekarang ini antara kingmaker ataupun stakeholder yang besar dalam bisnes demokrasi ini. Betul. Pandangan Ultimate melihat anak-anak muda ni, pemahaman mereka kepada politik dan dia satu perkembangan yang sangat positif kan, sebab kita lihat dari lensa demokrasi, dia satu pemahaman yang sangat positif sebab lagi umur orang menjadi celik politik atau celik kepimpinan, celik kenegaraan, celik kepimpinan negara semakin lama semakin muda. Kalau dulu saya tak akan tanya ayah saya. Sekarang ni anak saya tanya, "Mak, ni apa ni? Ini bendera parti. Ini parti siapa? Birthday siapa? Tak, bukan birthday, parti politik. Parti politik ni apa cerita? Kenapa ada pilihan raya ni apa? Pilihan raya ni macam ni. Oh, ni boleh undi ke? Tak, nanti tunggu kau 18 kau boleh undi. Jadi itu satu benda yang baik lah kan. Dia bukan tak semestinya mana aktif dalam politik, tapi saya rasa celik politik, celik ahli tuju negara, atau mengambil kisah tentang siapa yang memimpin negara kita ni kan, sebab kita semua ada pengaruh. Walau satu undi tu pengaruh, ya betul, undi tu satu sebahagian dari beberapa juta kan, tetapi ia masih pengaruh awak, kuasa awak tu untuk tentukan kan. Kita boleh macam saya gunakan, kita gunakan perubahan bahtera tu kan, kita ni boleh lah sikit mengubah sedikit. Kalau kita tak kita tak setuju, katakan nak pusing kanan, kita nak pusing kiri, kita boleh cuba. Itu dalam hak kita. Tambah ada berjaya atau tidak, itu belakang cerita lah. Tapi kita masih ada kuasa tu ada pada tangan kita, sebab kita tinggal dalam demokrasi. Kita bukan tinggal dalam autokrasi. Autokrasi seorang tu, satu undi saja. Kita tak pusing lah semua. Tak ada. Sekarang ni kita dalam demokrasi. Jadi saya rasa itu satu benda yang baik untuk anak muda. Untuk anak-anak muda ni, kalau anak muda, kalau ada pesanan-pesanan kepada anak muda, baik. Yang ini kali ini adalah pilihan raya negeri. Maknanya anak muda dalam masa kurang setahun 2 kali diberi peluang, terutama untuk negeri-negeri, 6 negeri ni. Betul. Okey, saya rasa bukan saja anak muda, tapi semua orang dalam 6 negeri ni berada dalam satu situasi yang bernasib baik. Sebab dia mungkin ada orang cakap dia membosankan atau memenatkan, tetapi dia boleh nampak perbezaan di antara pilihan raya peringkat persekutuan dan juga pilihan raya peringkat negeri. Betul. Jadi kita boleh tak nampak perbezaan tu kan, separate entity kan. Macam antara, macam kalau nak balik kepada industri dulu, saya nampak diri saya sebagai dua entity yang berbeza. Si Ahmad, dia bergerak dalam industri muzik, tapi industri dalam dari berkarya ni Ultimate. Jadi yang berkarya dia je, yang buat duit sini ni. Jadi dia dua yang berlainan. Jadi dia nampak. Jadi kita akan, saya rasa dia boleh dapat memilih mungkin kalau dia nak dua kerajaan yang berbeza. Kerajaan pada peringkat persekutuan, pada peringkat negeri. Sebab pada peringkat tempatan biasanya tak ada pilih, ada banyak perbandaran dan sebagainya, agak susah untuk dipilih kan, tapi kita belum memilih. Jadi kita boleh ada orang yang dia katakan dia tidak berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan persekutuan, tapi dengan kerajaan negeri dia berpuas hati, ataupun dia undi parti yang pada PRU sekarang pembangkang, tapi pada peringkat negeri dia nak undi yang lain sebab dia setuju dengan, dia berpuas hati dengan cara parti ini mentadbirkan negeri dia. Macam saya
parti saya sokong sekarang pada peringkat persekutuan di Pembangkang. Tapi saya dekat Selangor ni saya okey. Terbela kerajaan ni saya rasa terbela. Jadi kalau dia boleh buat kerja, dia boleh menakodai menakodai negeri itu dengan baik aku dia. Itu antara maklum balas yang saya dapat di kawasan Ampang lah. Ada yang cakap, bang saya undi parti A ni, tapi kerajaan negeri ni saya suka parti B, saya undi parti B. Jadi dia nampak perbezaan dia. Itu satu benda yang bagus. Ini salah satu pemahaman atau pemahaman konsep asas demokrasi. Betul. Itu menarik sebenarnya bila Ultimate sebut ada pembahagian antara dua entiti, persekutuan dengan negeri. Bayangkan kalau sama, dia terlalu satu sentimen parti ni angkat je dua-dua. Jadi yang ini dia dapat faham sangatlah persekutuan dengan negeri. Dan ini adalah peluang yang saya ingat berlaku sekali kot dalam tempoh pegawai setahun boleh dapat 2 kali mengundi selain daripada Sarawak lah. Betul sebab kita mungkin keadaan pentadbiran negara kita terlalu stabil untuk 60 tahun. Betul kan, jadi kita tengah proses mematangkan diri kita sebagai orang yang terlibat dalam demokrasi. Banyak berlaku dalam jangka masa yang pendek. Betul. Dalam masa mungkin 10 tahun 15 tahun yang lepas kan, dia bermula dengan hilangnya 23 majoriti. Jadi kita nampak perubahan tu. Jadi ada orang yang dia Mak Salih panggil growing pains. Kita growing pains sekarang ni sebab kita banyak pematang dalam masa yang pendek, banyak perubahan berlaku. Tapi dalam masa ni lah kita dapat belajar benda-benda baru tentang perlembagaan kita, tentang struktur pentadbiran atau struktur kerajaan di pelbagai peringkat. Kita semua kena dapat tahu. Jadi saya selalu cuba tengok apabila situasi ini mencabar, apa aku boleh belajar. Jadi ini yang kita belajar ni. Dan untuk saya, bila saya tengok pola orang muda ni sekarang ni, diorang mengambil kira bukan saja parti tapi calon individu. Zaman-zaman yang dia kata parti A ni letak kucing tu, kucing tu beli UIB. Saya rasa zaman tu semakin lama semakin habis, pemahaman tu semakin lama putus dalam proses. Ada orang yang dia kata aku tak kisah kau tim mana, aku dia je, ini je aku follow, aku dia je. Aku tak suka tim dia lain ni, satu parti dia aku tak suka, tapi dia okey. Ada. Ataupun aku suka parti dia tapi seorang ni inilah dia, aku tak suka dia. Dia memburukkan parti. Ada. Jadi kita dah sampai ke tahap tu. Kita dah sampai ke tahap di mana parti-parti yang terdiri daripada anggota pelbagai kaum semakin relevan. Betul. Saya tak cakap parti-parti yang berasaskan bangsa atau kaum ni akan pupus, tidak. Tapi dia dah ada dia punya balance dia. Semakin bila saya berbual dengan anak muda, saya berbual dengan anak saya, benda-benda ni kita nampak trend dia. Itu satu perkembangan yang sebab perkembangan demokrasi, pemahaman demokrasi yang semakin luar dan semakin baiklah itu adalah satu petanda baik. Perkembangan dan pemahaman demokrasi yang lebih jelas, bukan sekadar politik kepartian. Betul. Okey, ini kita masuk kepada politik dan personal sikit. Berkenaan dengan baru-baru ni pilihan raya. Sebelum pilihan raya, Ultimate ada buat lagu apa ni? Penyambut Adu Malaysia. Dan lagu tu okey. Dah menyesal lah sekarang. Saya tak pernah. Saya bila kita berkarya ni, orang pertama yang kita kena puaskan hati ialah diri sendiri. Kan, jadi sebagai orang berkarya, bukan orang yang mengambil karya dia dagangkan, dia jual beli, tak. Orang yang berkarya, bila benda tu jadi, dia dah menang dah. Jadi dari segi penyelesaian lagu itu semua, saya sangat berhati. Saya tak menyesal. Tak ada penyesalan. Walaupun lagu tu teruk, dihentam. Itu perhatian yang diberikan. Kan, itu sejenis perhatian yang kita tak, yang kalau kita nak iklankan lagu tu menggunakan wang ringgit, untuk dapat perhatian macam tu, saya rasa dia mengambil bajet paling kurang pun RM100,000, kalau tak berjuta. It's a good marketing kalau dalam It's always a good marketing.
In business dah untung banyak kan. Ya, betul. Okay. Baik, mungkin yang di akhir-akhir ini mungkin Ultimate untuk di akhir ini mungkin ada pesanan-pesanan kepada rakyat Malaysia, mungkin pesan-pesanan yang lebih berbentuk kepada keterbukaan kita dalam hidup. Kalau saya ni suka sebut berkenaan dengan pembinaan bangsa. Pembinaan bangsa kalau dalam Islam itu disebut fiqh ta'ayush. Dalam English disebut coexistence. Melayunya kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Kita nak hidup budaya damai ini, kepelbagaian dalam bingkai kesatuan, hidup dalam budaya damai, multiracial. Mungkin ada nak beri pandangan sikit yang di akhir ni berkenaan dengan perkara ini. Saya nak bagi pandangan pun sebab kita nak hapuskan rasis ni. Mungkin pertama sekali kita kena tahu yang benda sentimen macam ni tak boleh dihapuskan 100%. Tapi kita boleh larutkan. Kita larutkan dengan benda-benda positif. Kan, kita larutkan dengan benda-benda yang kita nak lah. Kan, kadang-kadang mak kita masakkan ayam cili, kita kecil-kecil tak boleh makan kan. Mak kita letak kicap. Kan, benda tentu. Kita larutkan dengan benda-benda positif lah. Kita larutkan benda positif. Untuk saya senang je. Saya tengok cara pentadbiran Rasulullah SAW, sebab dia dah peti Islam juga lah. Rasulullah SAW apabila dia mentadbir Mekah, kan, dia mentadbir Mekah, macam ni. Ada orang bukan agama kita, teruskan dengan agama kau. Kan, dalam Quran pun sebut lakum dinukum waliyadin. Untuk aku agama aku, untuk kau agama kau. Kan, jadi saya rasa itu salah satu cara. Sekarang kita tengok ada banyak ulama tafsirkan itu salah satu cara, sebenarnya cara halus Rasulullah SAW berdakwah dengan menghormati tradisi, agama, kepercayaan orang lain. Sebab kita pun dengar cerita, bila dia buat macam tu, ramai yang bukan Islam dekat Madinah tu join. Tiba-tiba macam, kau ni bagus lah, join. Jadi kita larutkan sentimen-sentimen ni dengan benda yang lebih positif lah. Untuk saya, kita larutkan benda yang lebih positif. So, saya nak memberi perhatian dan memberi sedikit pandangan berkenaan dengan perkara ini, kerana inilah realiti yang kita kena hadapi sekarang. Dan inilah yang kita tak sebut daripada segi politik, tapi adalah kehidupan seharian kita. Inilah perkara yang kita berhadapan. Betul. Alhamdulillah untuk saya diberi banyak peluang untuk melihat keberbauan agama manusia lah. Saya pada awalnya saya tinggal di Suruhanjaya, Muhibah. Lepas tu saya pindah ke Shah Alam, majoriti Melayu. Lepas tu Shah Alam, bila saya ke sekolah menengah, saya ke sekolah menengah lelaki-lelaki Bukit Bintang dekat Petaling Jaya, Muhibah. Lepas tu masuk Jakarta 4, saya masuk MRS semua, majoriti Melayu. Kan, saya juga ada keluarga yang tinggal di Singapura. Jadi bila saya pergi, saya berpulang melihat keadaan di mana bangsa Melayu, kaum Melayu atau agama Islam minoriti. Saya dapat buat beberapa dokumentari di mana kita ke Eropah, di mana Islam betul-betul minoriti. Kalau nak dibandingkan dengan Singapura, lagi dah minoriti. Jadi benda-benda ni memberi perspektif yang berbeza. Di mana kita pergi, kalau kat sini kita sembahyang Jumaat tu, kita tengok bila kita sembahyang Jumaat tu orang Islam ni majoriti Melayu. Pernah tak kita pergi masjid yang macam-macam, hitam, putih, kuning, kelabu, ungu, semua ada macam-macam. Dengan bagi khutbah bahasa pun tak tahu. Kan, jadi biasanya kalau lingua franca global ni ialah bahasa Inggeris. Dengan khutbah dalam bahasa Inggeris, kejut bang. Tengah khutbah dalam bahasa Jerman, tak faham. Tiba-tiba ada ayat Quran kan, dia khutbah ada ayat Quran. Jerman, bahasa Jerman ni keras, keras, tambah ayat Quran lembut. Betul kadang-kadang balik. Jadi saya beri perspektif yang berbeza. Dan diorang memang menghormati semua ni. Jadi kita pun jadi macam diorang. Kita memang macam diorang. Cuma ada orang-orang anasi-anasi yang tidak percaya. Dia punya pemikiran dia silo. Ya, betul. Kita dengan kita jaga kita. Dia jaga kita, sebenarnya kita jaga kita. Tapi kita jaga kita. Agak susah lah. Jadi untuk saya, kita larutkan. Kita buka rumah kita kepada jiran-jiran yang beragama lain. Kita buka, kita berdialog,
Betul. Jumpa, duduk semeja. Parti-parti beriman, ni pembangkang duduk sama. Tak apa duduk, it's okay. Ini menunjuk kematangan kita. Betul. Kematangan politik, kematangan hidup dalam demokrasi, kematangan kita hidup dalam masyarakat yang majmuk macam Malaysia ni. Tak ada tempat nak pergi dah. Jangan nak suruh, kita nak suruh, kau tak suka kau balik lah. Diorang tak nak balik. Diorang tak nak balik. Ada kawan saya, dia bukan berbangsa Melayu, dia balik kononnya ke negara asal. Dia kata, mat, aku lagi suka kat sini. Orang kat situ semua macam pun tak sopan lah, apalah. Malaysia kita relax kata. Aku cakap, dia cakap macam mana diorang ni cerita pasal tak suka balik sini, balik sana. Aku tak nak balik, mat. Ni aku dah kat rumah, aku dah pulang lah ni. Aku tak nak. Ni aku tak nak pergi tempat lain. Jadi kita semua dah bersama dalam negara ni, satu kawasan Malaysia ni dengan berapa kilometer persegi dia. Kita buat yang sebaik mungkin untuk semua. Baik, terima kasih Ultimate. Saya ingat ada beberapa perkara juga kita dapat sembang. Itulah dia. Saya ingat mungkin kita perlu waktu lagi bisa sembang kita ni. InsyaAllah, boleh. Dan keterbatasan waktu. Ya, betul. Jadi kalau ada masa kita akan sembang. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Terima kasih tuan. Lagi insyaAllah. Pihak tinggal rumah sewa tapi beli kereta mewah. Amboi 7 kali pergi usrah sudah pandai tepis fatwa.